Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara hari ini? 大家好吗？ Ya, bersyukur ya kondisi semua baik. 感谢主。 Iya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, 主内蒙爱的弟兄姐妹， hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan 今天我们要学习一个真理， yang akan menolong kita untuk kita bagaimana menghidupi Injil dalam kehidupan kita sehari-hari. 来帮助我们如何把福音活出在我们的日常生活中。 Di mana seringkali Injil itu, pengetahuan itu hanya sebatas pengetahuan. 因为平常福音只单单成为在我们脑海里的知识而已， Bahkan tidak jarang ada beberapa orang Kristen itu seringkali memperdebatkannya. 甚至有些基督徒还为之而辩论。 Namun hari ini kita akan lebih banyak belajar bagaimana Injil yang kita tahu, Injil yang kita terima itu boleh mengubah kehidupan kita. 但是我们今天要学习如何让那个福音能够改变我们的生命， Sehingga boleh mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. 也会对我们的日常生活中带来影响， Dan hidup kita senantiasa dipimpin oleh Injil. 也让福音带领我们的日常生活。 Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, satu dasar kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Filipi pasal yang pertama ayatnya yang ke-21. 那么今天的经文取自腓立比书第1章第21节。 Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 因我活着就是基督，我死了就有益处。 Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, 主内蒙爱的弟兄姐妹， kalau kita memperhatikan kehidupan manusia pada umumnya, 如果我们注意人一般的生活， ada satu pusat hidup seseorang yang seringkali mempengaruhi kehidupan orang itu. 有些他们生命的中心会影响他们的日常生活。 Memang perlu kita sadari hal-hal itu tentunya hal-hal yang masih sifatnya hal-hal duniawi Bapak Ibu Saudara. 我们知道那些一般都是属世的事情， Misalnya saja ada beberapa orang menjadikan kekayaan sebagai pusat hidup dalam hidupnya. 譬如说有些人把财富当作生命的中心， Sehingga kalau dia tidak kaya, 所以如果他不发财的话， hidupnya itu menjadi tidak berarti. 他就觉得生命没有意义。 Jadi yang membuat hidupnya berarti itu kalau dirinya itu menjadi orang yang kaya. 也就是说，他能感到生命有意义，只有如果他发财的话。 Yang punya segala sesuatu yang dia bisa nikmati dan dia bisa miliki. 如果拥有他所要的，他所能够享 Jadi 受 kalau 的。 dia nggak punya itu Bapak Ibu Saudara rasa-rasanya hidupnya itu tidak berarti. 如果他没有这些，他就觉得生命没有意义。 Ada beberapa di antaranya yang lain menjadikan popularitas sebagai fokus di dalam hidupnya. 还有其他的一些人把名誉当作生命的终点， Yang penting aku dikenal. 最主要是大家都认识我， Supaya kalau aku dikenal aku akan mendapat pujian dan aku akan menjadi orang yang diakui. 大家都认识我，大家都称赞我，大家都认可我。 Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu Saudara ya paling tidak ada 3 kebutuhan yang seringkali menjadi kebutuhan dasar manusia. 一般人有这3个基本的需要： Dilihat, 被看见。 diakui, kemudian diterima. 被看见、被认可、被接纳。 Sehingga orang berusaha sedemikian rupa supaya apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, itu orang lain lihat. 人会尽力而为，让别人看见。 Ketika orang lain sudah melihat apa yang dia lakukan, dia akan mendapatkan sebuah pengakuan. 别人看见以后，就认可他。 Dan ketika dia sudah dilihat, dia sudah diakui dengan apa yang dilakukan, orang itu baru akan bisa diterima. 别人看见他、认可他，然后接纳他。 Sehingga Bapak Ibu Saudara kita tidak heran begitu ya. Ada orang-orang berusaha sedemikian rupa supaya hidupnya untuk bisa diterima, dia harus menjadi orang yang bisa dilihat
dan diakui. 所以也不奇怪，有一些人为了得到别人的接纳，而他尽力而为，让别人看见，让别人认可他。 Karena tanpa itu semua sepertinya sekali lagi hidupnya tidak berarti. 因为若没有得到这些，他就会感到生命没有意义。 Nah saudara, selain kekayaan, popularitas, ada juga orang yang menjadikan jabatan dan prestasi itu sebagai pusat di dalam hidupnya. 那除了财富和名誉以外，还有其他的一些人把 Jabatan dan prestasi. 地位和成就当作他生命的中心， Sehingga saudara nilai dirinya itu ditentukan oleh satu posisi. 好让他的自身的价值好像被地位所决定。 Sehingga tidak sedikit Bapak Ibu Saudara ya orang bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi tertentu, jabatan tertentu, bahkan prestasi tertentu. 所以也不奇怪，有一些人会不择手段的做一切的事情，为了得到地位。 Bahkan ada juga yang sampai sikut kanan, sikut kiri untuk mendapatkan hal itu Bapak Ibu Saudara. 甚至会害别人，为了得到这些。 Nah inilah Bapak Ibu Saudara gambaran daripada orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan pusat hidup yang salah di dalam hidup ini. 这就是以错误的事情来做生命中心的这个图像， Karena dasar yang dibangun salah, 因为他所建立的基础是 tidak heran juga Betul. ketika bangunan dibangun di atasnya juga salah nantinya. 因为基础不对，所以他在上面建立起来的也会错误， Karena semuanya bersifat fana begitu. 因为一切都只是属世的。 Ketika bangunannya runtuh maka semuanya juga lenyap Bapak Ibu 当 Saudara. 建筑物都塌下来，一切都没有了。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara hari ini kita tidak mau menjadikan hal-hal demikian menjadi pusat dalam hidup kita. 所以今天我们不要把这些事情都拿来作为我们生命的中心。 Jika demikian bagaimana semestinya kita membangun pusat di dalam kehidupan kita? 那么我们应当拿什么来做生命的中心呢？ Nah kita akan belajar Bapak Ibu Saudara dari kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. 那我们要从刚才已经所读的经文来学习上帝的真理。 Nah saudara di dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat 21 tadi dikatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 刚才我们读过的腓立比书第1章21节说：“因我活着就是基督，我死了就有益处。” Saudara hal ini menunjukkan bahwa Paulus tidak menempatkan kekayaan sebagai pusat di dalam hidupnya. 这也就表示保罗并没有把财富当作生命的中心， Bukan juga popularitas, bukan juga kenyamanan, bukan juga tentang keamanan diri. 也不是除了财富，也不是名誉或者地位或者成就， Melainkan Kristus dan Injil itulah yang menjadi pusat di dalam hidupnya. 而是基督和福音才是他的生命的中心， Bukan karena Paulus tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan Bapak Ibu Saudara. 并不是因为保罗没有其他可以 Ada 所 banyak 夸的。 hal yang Paulus bisa banggakan kalau dia mau pakai latar belakang di dalam kehidupannya. 如果他要用他自己的背景，他还有很多事情可以夸耀的。 Dengan berbagai keahlian yang dia punya dan juga kelahirannya. 凭他所拥有的技能和他的身份， Tetapi Paulus menganggap semuanya itu adalah sampah. 但是保罗把这一切看作如同粪土一样。 Setelah dia mengenal Kristus di dalam hidupnya, semuanya dianggapnya sampah. 因为自从他认识基督以后，其他的事情都把它 Karena 当 tidak 作 ada hal 粪 yang 土， lebih lagi daripada pengenalan dia akan Kristus dibanding semua yang dia punya. 因为没有任何其他事情比认识基督更为宝贵。 Sehingga saudara dalam perjalanan kehidupannya dia bisa terbebas dari hal-hal yang demikian. 所以在他的人生的旅途中，他会免于
这些事情。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar beberapa kebenaran penting yang akan kita bangun di dalam kehidupan kita. 那么今天我们要学习几个真理， Tentang bagaimana Injil itu diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. 是关于如何让福音可以活出在我们的日常生活中， Sehingga setiap kita yang mengalami Injil itu boleh dipengaruhi oleh Injil dan kita boleh hidup di dalamnya. 好让凡是已经接受福音的，我们的生活会被福音所影响。 Bagaimana Injil itu bisa nyata dalam perkataan, perbuatan, dan juga cara kita berpikir. 如何让福音能够在我们所言所行能表达出来？ Tentunya tidak hanya berhenti pada sebuah pemikiran atau perkataan, 当然不只是停止在思想或者言语上， tetapi juga dalam tindakan yang nyata. 但是也要表现在实际的行动当中。 Nah ini saudara contoh ya, orang yang sudah mengalami perubahan oleh karena Injil. 有个例子就是人已经因为福音而改变了， Dia bisa berkata demikian, 他会这样说： karena bagiku hidup adalah Kristus. 因我活着就是基督。 Artinya apa Bapak Ibu Saudara? 这是什么意思呢？ Paulus menyadari hidupku ini sumbernya itu dari Kristus. 保罗意识到他的生命的泉源是基督。 Paulus menyadari dalam perjalanan kehidupannya dia bisa ada sebagaimana dia ada itu karena Kristus yang berkarya dalam hidupnya. 保罗深深的意识到，他能够过的生活，都是因为有基督在他的生命里。 Kalau misalnya dia melihat latar belakang kehidupannya kembali Bapak Ibu Saudara sebelum di dalam Kristus, 如果他再回顾看他认识基督以前的生活， dia adalah seorang penganiaya jemaat 他是逼迫教会的人， yang mencari orang-orang yang mengikuti jalannya Tuhan Yesus. 想要去抓那些跟随基督的门徒， Yang setelah ketemu ditangkap kemudian dianiaya. 抓到以后就把他欺压。 Dan pada saat itu dia berpikir apa yang dia lakukan dia sedang berbuat bakti kepada Allah yang dia sembah. 但是他做这些事情，还以为他正在效忠上帝呢。 Sampai satu kali dia dalam perjalanan dia berjumpa dengan pribadi Tuhan Yesus. 直到有一天，他在路上遇见了主耶稣。 Dan itulah yang mengubahkan kehidupannya. 自从那天开始，就改变了他的生命。 Dan di sini kita melihat Injil itu berkarya Bapak Ibu Saudara. 在这里，我们看见福音有的功劳。 Injil bukan berbicara tentang apa yang kita manusia lakukan untuk mendapatkan keselamatan. 福音并不是讲关于人要做什么来可以得到救恩， Tapi tentang apa yang Allah kerjakan di dalam diri manusia sehingga manusia mengalami anugerah keselamatan itu. 但是关于上帝在人的生命中做了些什么，让那个人可以得到救恩。 Sehingga saudara Paulus mengalami perubahan cara berpikir, cara kehidupannya di dalam hidupnya. 保罗在思想上，他的生命中都得到改变， Bukan karena usahanya, bukan karena ketaatannya dia melakukan ritual-ritual agama. 不是因为他自己所努力的，或者因为他进行一些宗教上的仪式， Melainkan karena Kristus sendiri yang berinisiatif untuk menyelamatkan dia. 而是因为基督自己主动要救他。 Sampai dalam satu pengakuan imannya Bapak Ibu Saudara. 甚至在保罗的他宣告他的信仰的时候 Di 说， antara semua orang yang berdosa, akulah orang yang paling berdosa. 从这所有的罪人当中，我是罪魁。 Hanya orang yang sudah mengalami Injil lah saudara yang berani berkata di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. 唯有真正的经历福音的人，才能说到这样的话。 Karena kecenderungan kita manusia, saudara kalau bisa orang lain yang salah, saya yang benar. 因为我们人一般是倾向于喜欢责怪别人，自己是对的，不是错的。 Bahkan ada juga yang berkata kalau orang lain benar kan belum tentu juga aku yang salah. 甚至有些人说，如果别人是对，那也不一定我是错的。 Karena kita orang berdosa ini saudara seringkali merasa diri kita paling benar.
因为我们这等罪人一般会认为自己是对的， paling baik, 最对的、最 dan yang 良 paling 善， mengerti kebenaran. 而且最懂得真理。 Tapi ketika kita diperhadapkan kepada Kristus, saudara, 但是当我们站在基督面 di 前 sana 的时 kita 候， menyadari siapa kita di hadapan Dia. 在那里我们才真正的明 Kita 白 adalah 我们 orang 自 yang 己是谁。 berdosa yang mendapat kasih karunia dari Dia. 我们本是罪人，只是得到上帝的救恩。 Sehingga hal inilah saudara yang menyadarkan Paulus kembali kepada tujuan hidup. 所以这些事情才让保罗醒悟到，再 Dalam 回 satu 到真道 pengakuannya。saudara, dia berkata, hidupku bukannya aku lagi. 他也曾经说过：“我生命也不是，已经不是我自己了， Tapi Kristus yang ada di dalam. 而是基督在我里面活着。” Saudara nggak mudah mematikan ego di dalam diri. 我们要致死自己的这种自我中心是不容易的。 Kecenderungan kita itu pengen diterima. 我们一般喜欢被人接纳， Pengennya dipahami. 喜欢被人所理解， Pengennya dimengerti. 被人所了解。 Jadi saudara, tanpa Injil kita nggak akan bisa belajar untuk menerima orang lain, mengerti orang lain, bahkan menerima orang lain. 如果没有福音，我们就很难学习理解别人， Karena kita sendiri punya kebutuhan itu. 因为我们自己有那个需要。 Tapi jika seseorang itu sudah mengalami Injil di dalam hidupnya, 但是如果一个人经历了福音 dia，mengalami kepenuhan Injil di dalam hidupnya, 福音充满他的生命里， bagi dia semuanya itu sampah, saudara. 对他来说，其他事情都是 Karena bagi 如 dia 粪 sudah 土。 mengenal Kristus dan Kristus sudah ada di dalam hidupnya, itu jauh lebih cukup dari apa yang lainnya. 因为他已经认识基督，这是最为宝贵的。 Sehingga saudara, orang-orang yang sudah mengalami demikian, dia akan terbebas saudara dari yang namanya ikatan-ikatan duniawi. 所以人如果经历了这些，就不会再爱惜属实的事情。 Ini contoh sederhana saudara ya dalam kehidupan. 我们举个例子， Misalnya dalam hal dia melayani. 譬如说在服侍方面， Waktu dia melayani saudara, ada yang muji dia tetap layani. Enggak ada yang muji, dia tetap layani saudara. 在服侍的工作里面，如果有人称赞他，他也还是服侍；没有人称赞他，他也要继续服侍。 Karena dia tahu kalau aku melayani untuk Tuhan. 因为他知道他服侍是为了主，服侍主， Tidak lagi mencari kemuliaannya untuk dirinya sendiri. 不再寻找自己的荣耀。 Dia tahu tujuannya kenapa saya harus melayani saudara. 他知道服侍的目的， Aku melayani karena Kristus sudah menyelamatkan saya. 我服侍因为基督已经先拯救我了， Enggak bisa enggak aku melayani. 我不得不去服侍。 Dulu waktu aku di dalam dosa, aku melayani dosa. 以前我活在罪中，我服侍罪恶。 Tapi setelah Kristus menebus aku, otomatis aku menjadi hambanya Tuhan. 但是基督赎了我以后，那我自然就成为主的仆人。 Jadi melayani itu adalah sebuah kehormatan. 所以服侍本身就已经是一个荣耀了， Fokusnya akan berbeda. 焦点就不一样。 Dilihat nggak dilihat, dia 不 tetap 管 melayani. 别人有没有看见，还是服侍； Dipuji nggak dipuji, dia akan tetap kerjakan. 不管别人称赞还是没有 Yang 称赞 penting 他，他 nama 还是去 Tuhan 做。 dimuliakan. 最主要是上帝的名得荣耀， Termasuk dalam hal ibadah. 包括在崇拜方面。 Saudara, hari ini ibadah untuk apa kita? 那大家来参加崇拜会为了什么呢？ Ada beberapa orang ibadah itu ya untuk melepaskan segala beban. 有些人认为崇拜会可以解脱一切的负担， Karena kalau nggak ibadah toh Pak, 1 minggu gitu ya, rasa-rasanya masalah itu banyak sekali. 因为一个星期没有参加崇拜会，人就觉得好像有很多问题出现。 Kadang ya kita usaha, kalau kita nggak ibadah 1 minggu, begitu rasanya gagal aja bawaannya. 或者如果一个星期没有参加崇拜，好像生意中有很多事情会失败。 Saudara, apakah ini yang menjadi tujuan kita di dalam ibadah? 那我们是不是参加崇拜是有凭这些目的那个动机呢？ Kalau masih demikian menjadi tujuan ibadah kita, berarti kita memiliki cara pandang yang 如 salah. 果我们崇拜的目的是这些，那我们有错误的看法了。 Karena apa yang kita lakukan, tujuannya ujung-ujungnya masih kembali kepada
saya. 因为我们所做的这些的目的，终究还是归我自己。 Tidaklah demikian. 其实应该不要 Ketika 这样。 kita ibadah, tujuan kita apa? Bagaimana saya mau menyenangkan Tuhan. 我们崇拜的目的应该是什么呢？应该是如何讨主的喜悦， Nama Tuhan dimuliakan. 如何让主的名得荣耀， Bukan tentang, saya nggak cocok dengan ibadahnya. 不是关乎我喜不喜欢这个崇拜 Wah 会， ini kurang menarik. 或者这个不太让人感兴趣。 Saudara, ibadah bukan untuk kita. 崇拜不是为了我们自己， Ibadah yaitu untuk kemuliaan Tuhan. 崇拜是要把荣耀 Bagaimana 归给主。 kita mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan. 我们如何赞美，如何崇拜、敬拜上帝。 Jadi saudara, kalau Injil sudah bekerja di dalam kehidupan kita, tujuan kita melakukan segala sesuatu sudah pasti berbeda. 如果福音已经工作在我们里面，那我们的观点就不一样 Karena 了， titik berangkatnya bukan dari kita lagi. 因为重点已经不是在于我们自 Bukan 己， usaha dari kita. 也不是凭我们自己所努力的， Melainkan dari Tuhan yang sudah mengerjakan itu di dalam hidup kita, berkarya dalam hidup kita, dan kita boleh menyatakannya dalam hidup kita. 而是上帝先主动为我们做，他赐给我们恩典， Dengan tujuan nama Tuhan dimuliakan. 目的是让上帝的名得荣耀。 Yang dimana hal ini akan mempengaruhi motivasi-motivasi kita. 这些也会影响我们的动机。 Sehingga segala hormat kemuliaan yang kita kerjakan semuanya kembali kepada Tuhan. 让所有的荣耀都归给上帝。 Itulah saudara, hidup adalah Kristus. 所以，保罗说：“因我活着就是基督。” Menekankan segala sesuatunya kembali untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. 强调让一切都能够归荣耀给基督。 Paulus menyadari saudara bukan untuk dirinya. 保罗意识到一切都不是为了他自己， Bukan untuk keinginannya. 不是为了满足他的 Bukan 心 untuk 意， kepentingannya. 不是为了他自己的利益， Tapi untuk menyenangkan Tuhan dan Injil boleh diberitakan. 而是为了讨主的喜悦，而且让福音能够广传。 Sehingga saudara ketika dia berpikir, pikirannya pun dipimpin oleh kehendak Tuhan. 所以他的思想也让由上帝所带领。 Ya, dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kalau Injil sudah bekerja dalam diri kita, 在我们的生活中，如果福音已经工作在我们里面， pikiran kita juga pun akan dipimpin oleh Kristus. 我们的思想也就会被基督所带领。 Seperti kata firman Tuhan, janganlah engkau bersandar pada pikiranmu sendiri. 就如上帝的话有说，你不要依靠自己的思想， Karena firman Tuhanlah yang akan menuntun setiap langkah perjalanan kehidupan kita. 因为有上帝的到来带领我们旅途中的每一步。 Demikian juga dalam prioritas kehidupan kita. 我们的优先次序也是这样， Tuhanlah yang menjadi prioritas di dalam hidup kita. 上帝要成为我们优先级最高级。 Nah, ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita manusia, Bapak Ibu Saudara. 这是经常发生在我们的生活中。 Kita itu sering kali pengen diprioritaskan oleh Tuhan. 我们一般喜欢让上帝优先我们。 Kalau punya pergumulan, kalau boleh Tuhan cepet deh bikin berlalu begitu. 如果我们有所挣扎的问题，我们希望上帝能够尽快的去解决。 Kalau sakit, ya kalau boleh cepetlah, cepet-cepet sehat. Begitu. 如果有什么疾病，我们希望上帝能够快快 Termasuk 的 dalam 恢复 hal-hal 我 yang 们。 lain, Bapak Ibu Saudara, sering kali kita tuh pengen diprioritaskan dalam hidup ini. 包括在其他的事情，我们都希望我们得到被优先， Karena kita sudah terbiasa dengan skala prioritas begitu ya. 因为我们也习惯了这种做安排优先级。 Karena kalau kita punya kelebihan tertentu, kita bisa menjadi orang-orang yang prioritas, Bapak Ibu. 我们如果有一些特长，我们就会成为被优先的人。 Kita senang diprioritaskan, 我们喜欢别人优先我们， kita pengen diprioritaskan, 我们盼望别人优先我们。 tapi pernah nggak kita juga memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita? 但是我们有没有优先过上帝呢？在我们生命中， Menjadikan Tuhan yang utama dan terutama di dalam hidup kita. 让上帝居首位在我们的生命中。
Bagaimana kita mengutamakan Tuhan dalam mengambil keputusan? 我们如何在做决定的时候优先上帝呢？ Bagaimana kita mengutamakan Tuhan? Mana yang Tuhan lebih kehendaki daripada yang aku kehendaki? 我们在要做决定的时候，有没有想过哪一个是上帝所喜欢的？ Saudara, ini penting untuk menjadi dasar dalam kehidupan kita hari lepas hari. 这是很重要，作为我们日常生活中的基础。 Untuk kita boleh senantiasa memuji, memuliakan Kristus di dalam hidup kita. 让我们可以在我们生命中随时随刻赞美上帝， Jadi biarlah setiap kita boleh sungguh-sungguh mengenal Kristus itu. 让我们每个人要真正的认识基 Sehingga 督， kita boleh memberikan hidup kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi. 好让我们可以更真心的来献上我们的生 Dan 命。 biarlah Tuhan memakai kita menjadi alat kemuliaan-Nya. 愿主使用我们成为他荣耀的器皿。 Satu hari saudara ada seorang anak, dia bicara kepada papanya. 有一次，有一个小孩子对他爸爸说， Dia bertanya demikian Bapak Ibu Saudara. 他这样问他爸爸 Papa, 爸爸， hidup Papa itu untuk apa? 爸爸的生活是为了什么？ Saudara, seandainya ya anak Bapak Ibu Saudara bertanya demikian kepada Bapak Ibu Saudara, 如果你们的孩子这样问你们， kira-kira apa jawaban Bapak Ibu 大 Saudara? 概你们会怎么回答呢？ Untuk apa Papa ada? 爸爸的存在是为了什么？ Saudara, mungkin hari ini pertanyaan ini belum ada pada kita. 今天可能还没有人问过我们这样的问题， Tapi suatu saat saudara ketika pertanyaan ini ada, kita mesti siap untuk menjawabnya. 但是如果有一天有这样的问题问我们，我们应该有所准备，怎么回答？ Nah kemudian si papa ini saudara menjawab, selama ini papa hidup hanya untuk bekerja, cari uang, dan mengejar kesuksesan. 那位爸爸就回答他的孩子说：“一直以来，爸爸生活都是为了工作挣钱，还有为了有所成就。 Kemudian dia berkata, tetapi papa jarang berpikir apakah hidup papa membuat Tuhan senang. ”他继续说：“但是我没有想过，我的生活有没有让上帝喜悦。” Saudara bisa bayangkan seandainya setiap kita papa, orang tua, berpikir, aku hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. 你们可以想一下，如果每一位父母、每一位爸爸都想我生活为了讨主喜悦， Saudara akan melihat bagaimana Injil itu bekerja bukan hanya pada kita, tetapi juga keturunan-keturunan kita. 那我们会看见福音如何动工，不但在我们自己的身上，而且在我们的下一代。 Memang kita nggak bisa mengubah orang-orang di atas kita, orang-orang tua kita. 我们是不能改变我们前一辈的上一代的， Tapi kita punya tanggung jawab generasi kita dan generasi di bawah kita. 但是我们对下面时代的人，我们是有责任的。 Supaya hidup kita dalam keseharian kita senantiasa dipimpin oleh Injil. 好让我们的生命每一天都有福音所带领。 Saudara, maukah saudara menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam hidup saudara? 你们是否愿意让基督成为生命的中心？ Karena jika bukan Kristus yang menjadi pusat hidup kita, 因为如果不是基督成为我们生命的中心， maka sesuatulah yang lain yang akan menjadi pusatnya. 那就其他的事情会成为我们生命的中心了。 Dan jika bukan Kristus yang menjadi pusat hidup kita, 而除了基督以外的其他事情 maka tidak akan ada yang pernah bisa memuaskan. 成为生命中心的话，那这些都不能带来真正的满足。 Jadi inilah yang kedua Bapak Ibu Saudara. 这是第二点。 Bagaimana Rasul Paulus menyadari Injil mengubah dalam hidupnya. 使徒保罗如何意识到福音改变了他的生命？ Bukan hanya hidupnya bagi Kristus, 不但是他活着就是基督， tetapi matinya pun dianggap sebagai sebuah keuntungan. 而且他说：“我死了就有益处。” Saudara, ada sebagian orang ketika berbicara tentang kematian itu menganggapnya sebagai sesuatu yang tabu.
有些人说起死亡好像是忌讳， sesuatu yang nggak enak untuk dibicarakan. 不可以说不舒服，把它说出来讨论起来。 Tapi bagi orang yang sudah di dalam Kristus, 但是已经在基督里面的人， kematian bukanlah sesuatu yang tabu, 对他们来说， yang 死亡 tidak elok untuk dibicarakan. 不是忌讳或者不 Tapi 可以 satu 讨 hal 论 yang 的， dikatakan di sini adalah satu keuntungan 而是在这里还说是 yang 有益处， mendatangkan profit, saudara. 是带来益处的。 Dan inilah yang diakui oleh Rasul Paulus. 这是使徒保罗所承认的。 Dan kalimat ini, saudara, bukan berarti Paulus tidak menghargai hidup. 这句话并不是意味着保罗不珍惜生命， Atau Paulus sedang putus asa karena dia berada di dalam penjara. 或者因为他在监狱里而感到失 Sehingga dia 望， tidak punya pengharapan di dalam hidupnya. 生命里没有盼望了。 Bagi dunia, berbicara tentang kematian memang berbicara tentang sebuah akhir. 对于一般世界的人来说，谈起死亡就好像死亡是已经结束 Bagi 结局。 dunia, berbicara tentang kematian berarti berbicara tentang sebuah kekalahan. 对世界来说，死亡就等于失败。 Tapi berbeda ketika kita berbicara kematian di dalam Kristus. 但是在基督里面，我们论起死亡就不一样了。 Mati bukan akhir. 死亡并不是结束， Justru awal membawa kita menuju kepada kemuliaan. 而是把我们带到荣耀的一个开始。 Kita itu mati satu kali, 我们死是一次死， hidup dua kali. 但是活着是两次 Hidup 活。 yang sekarang, 现在的生活， kemudian nanti kita mati, 然后我们死， kemudian kita mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. 死了以后我们再进入永生。 Jadi saudara, kematian bukanlah akhir dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. 所以对于我们信徒来说，死亡并不是结束， Kematian juga bukan berarti sebuah kekalahan di dalam perjalanan kehidupan kita. 死亡也并不是代表我们生命中的失败。 Justru kematian adalah sebuah kemenangan kita di dalam Kristus karena kita bersama-sama dengan Kristus. 反而死亡是我们的得胜，因为我们会与基督联合。 Dan inilah yang membuat Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, dia menikmati kehidupan dan panggilannya di dalam dia melayani Tuhan. 这就是使徒保罗，上帝对使徒保罗的呼 Karena 召。 orang saudara kalau udah siap mati begitu ya, 人如果已经预备好死， dia akan jauh lebih siap ketika dia menjalani kehidupan ini. 他会更有预备的心来生活。 Tapi kalau mati saja kita nggak siap, bagaimana kita mau menjalani hidup ini? 但是如果连死亡我们都没有先准备好，我们如何过生活呢？ Bagi orang yang hidupnya berpusat pada Injil, 对于以福音为生命中心的人来说， kematian bukan sesuatu yang menakutkan, 死亡并不是可怕的事情， tetapi pengharapan yang penuh sukacita. 而是充满喜乐的盼望。 Karena ia tahu kemana ia pergi dan siapa yang menunggunya. 因为他知道他往哪里去，而且知道在那里有谁在等待他。 Suatu kali saudara dikisahkan ada seorang misionaris tua yang pulang bertahun-tahun melayani. 有一次，有一位宣教士，他已经多年服侍，然后回来要回家。 Saat ia tiba di pelabuhan, kebetulan ada seorang tokoh yang terkenal juga baru pulang. 他回到码头的时候，正好也有其他出名的人物在回来。 Namun bedanya saudara, tokoh ini waktu pulang, walau hanya berburu begitu ya, tapi yang nyambut dia luar biasa. 但是这两者有区别，那个出名的人物回来，有很多人在欢迎他， Diiringin dengan musik dan juga tari-tarian. 有人弹音乐，有人跳舞的迎接他， Bahkan waktu mendekati dikalungkan bunga saudara. 还有些人用那个花圈挂在他的那个 Pokoknya 头 saudara 上， disambut dengan luar biasa 大 sekali. 家都很热烈的欢迎他。 Sementara seorang misionaris tua ini saudara yang sudah lama dia melayani di pedalaman. 而这位已经多年服侍在偏僻的地方的老宣教士， Tak ada seorang pun yang menyambut dia. 没有一个人也没有迎接他的。
Dengan hati yang sedih dia berdoa, saudara. 他很伤心的祷告 Tuhan, 主啊， mengapa aku yang melayani engkau tidak disambut siapapun? 为什么我已经服侍你多年，没有人来迎接我呢？ Saudara, tiba-tiba dalam hatinya ia mendengar suara lembut. 突然在他心里，他听到温柔的声音 Anakku, 我儿， engkau belum sampai rumah. 你还没有回到家呢。 Nanti saat engkau tiba di rumahku, sambutannya akan jauh lebih mulia. 等你回到我的天家，会有更荣耀的欢迎。 Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus percaya 弟兄姐妹，使徒保罗相信， kematian adalah kepulangannya ke rumah Bapa. 死亡就是回到天家。 Mungkin memang misionaris tadi tidak disambut dengan meriahnya. 可能那个刚才的老的宣教士没有人欢迎他， Karena memang dia belum pulang ke rumah Bapa. 因为他本来就还没有回到天父的家。 Dan tentunya Tuhan senantiasa menguji hati kita. 而上帝当然一直在试探我们的心， Di sana kita menyadari bahwa Kalian mati mau mendesak. adalah keuntungan. 在那里我们才知道死了就有益处， Bukan tentang pujian dari manusia. 并不是关于别人的称赞， Bukan tentang pengakuan dan penerimaan orang-orang yang ada di sekitar kita. 也不是关于别人对我们的认可和接纳。 Tapi bagaimana ketika kita kembali dan Tuhan berkata, mari hambaku yang taat dan setia, mari masuklah. 而是关于当我们回到天家的时候，主会迎接我们说：“来吧，进来吧，我的这忠心的仆人。” Dan kiranya inilah juga yang menjadi kerinduan kita ketika nanti kita kembali kepadanya. 但愿这也成为我们心里的盼望，当我们回到天家的时候。 Oleh sebab itu saudara, mari apa yang menjadi bagian kita, mari kita kerjakan. 因此，弟兄姐妹，我们的本分让我们去 Tuhan 尽 sudah 力的做。 mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. 上帝已经做他的部分， Biarlah hidup kita untuk Kristus. 愿我们的生命献给基督。 Kalaupun kita mati, itu kita melihat sebagai sebuah keuntungan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. 我们若死了，也就是有益处。 Kematian hanya menjadi keuntungan 死就是有益处， bagi orang yang selama hidupnya menjadikan Kristus sebagai hartanya. 死亡对于以基督为至宝的人来说是有益处。 Dan kiranya Tuhan menolong, memampukan kita untuk kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendaknya. 但愿上帝帮助我们来行他的旨意。